Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita beriktikaf dalam masjid kerana Allah Taala, dan juga kita dapat solat fardu secara berjemaah di dalam rumah Allah, dan juga kita dapat meneruskan pengajian dari kitab Bahrul Madhi. InsyaAllah malam ni kita masuk masalah yang ke-50. Sabda Nabi SAW, wa yarithu dunyakum syirarukum. Nabi SAW memberitahu dan mempusakai dunia kamu oleh orang-orang yang jahat dari kalangan kamu. Masalah yang ke-50. Dunia ini akan dipusakai. Maknanya dunia ni yang menjadi pentadbir, penguasa, orang yang kontrol dunia adalah orang jahat sebelum kiamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang menjadi leader-leader masyarakat umat, sama ada orang Islam ke orang kafir ke, banyak orang jahat. Nabi sebut. Jadi Nabi kita telah khabar sebelum wafatnya Nabi akan dunia ini akan diperintah oleh orang jahat dan orang-orang yang hina dari kalangan orang muslimin. Maknanya negara umat Islam, leader-leader dia bukan orang soleh, bukan orang baik, orang kaki judi, orang kaki temberang, orang kaki rasuah, orang kaki tipu dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi dunia yang diperintah oleh orang jahat dan hina itu ialah dunia yang dan juga bumi yang dulunya diperintah oleh raja-raja dan orang-orang yang soleh-soleh, orang baik-baik, orang berilmu dan adil. Dan kita tengok rekod tuan-tuan dulu-dulu kalau sebut raja-raja, raja dulu soleh kan, orang baik-baik. Pemimpin-pemimpin yang keturunannya kita tengok dihormati masyarakat, adil dan saksama. Tapi itu cerita dulu. Maka dia kata orang jahat dan hina yang memerintah itu adalah golongan yang merampas kuasa dan mengambil kuasa dengan cara antaranya membunuh. Membunuh imam atau pemimpin umat Islam dan juga khalifah-khalifah. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan, bagaimana sultan yang memerintah Empire Osmaniyah dulu dirampas kuasa, kan, dibunuh oleh Mustafa Kamal Atatürk, ejen Yahudi, kan, laknatullah alaihim. Jadi tuan-tuan, apabila telah dibunuh, naiklah mereka sendiri memerintah. Dan juga dia kata mempusakai dunia. Banyak negara umat Islam orang soleh-soleh yang merampas kuasa orang jahat. Contoh lagi tuan-tuan nampak terang-terang, Mesir tuan-tuan, daripada Mursi, Hafiz Quran Mursi ni, Hafiz Quran profesor, dia ada PhD. Orang yang dipilih oleh rakyat Mesir, diguling oleh Mursi. Mursi, saya sembah orang Mesir. Orang Mesir lah kata, dia kata mak kepada Mursi ni keturunan Yahudi dia kata, kan. Saya jumpa satu orang Mesir duk sembah dengan dia. Apa khabar kan? Cerita Mesir dia pun kata khabar mushkus, khabar aswad. Berita hitam kan. Dia pun sembang-sembang, dia pun katalah bila Sisi ni didokong oleh Amerika, didokong oleh mereka, naik dia. Dia mentadbir, dia rampas kuasa dari kalangan orang yang soleh.
Tuan-tuan, 150 lebih ahli parlimen yang memerintah Mesir zaman Mursi itu Al-Ikhwan Al-Muslimun apa Quran. Profesional. Bukan calon-calon. Masuklah parlimen tu orang-orang intelektual Islam yang bersungguh-sungguh nak khidmat. Kan? Tapi mereka telah ditangkap dan dibunuh di dalam penjara. Mati ramai. Mursi sendiri pun mati dalam penjara. Tuan-tuan, ramai. Allahu Akbar. Bagaimana orang soleh-soleh dah ditangkap. Malahan kalau tuan-tuan baca cerita yang mengagumkan, Saddam Hussein apa Quran rupanya. Saddam Hussein, dia telah dituduh oleh mereka bunuh rakyat, padahal mereka bunuh habis orang Islam. Kan? Rupanya Saddam Hussein ni digulingkan oleh orang-orang yang menjadi boneka kepada mereka. Kan? Dan dia naik, dia gantung Saddam Hussein. Saddam Hussein masa dalam penjara minta Al-Quran. Bila minta Al-Quran tak dibagi, tak dibenarkan. Saddam kata, apalah tak bagi, sudahlah aku baca yang aku hafal. Saddam Hussein tuan-tuan dibunuh. Orang baik. Kalau kita dengar cerita lagi yang orang baik, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ni Barat cuba memburukkan imej dia. Tapi imej dia sangat baik di kalangan rakyat. Maka Barat menaja pemberontak-pemberontak yang dijanjikan dengan jawatan untuk merampas kuasa dan membunuh, menggulingkan Muammar Gaddafi. Salah Muammar ni apa? Dia berani lawan mereka. Dia berani lawan mereka, dia tak ikut cakap mereka, akhirnya dia digulingkan. Sampai sekarang Libya huru-hara, kan? Sampai sekarang Iraq pun masih huru-hara. Zaman dia dulu aset negara pun kami banyak. Saddam Hussein, walaupun Barat cuba buat imej yang pelik-pelik, buruk-buruk tentang dia, tapi itulah biasa macam dulu tuan-tuan tengok filem. Apa tuan-tuan, kita zaman kecil-kecil dulu Vic Morrow. Ingat Vic Morrow dulu? Combat tu siapa tengok mesti benci Jerman. Kan? Rick Jackson. Dengan apa? Rick Jackson dengan Vic Morrow tu. Rick Jackson. Kan? Ingat lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita tengok geramnya kat Jerman. Jerman ni tembak punya banyak, tak kena seorang pun askar mereka. Datang Vic Morrow, mati habis. Kita pun sokong. Kita tak tahu itu filem propaganda. Ya, propaganda. Kita pun sokong mereka membabi buta. Kita tak tahu bahawa mereka ni, dia ni adalah penyenayah perang. Kan? Kita ingat Jerman je. Itu filem-filem lah. Propaganda. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah dulu, Jerman ni dia bersama dengan Turki, kan? Turki sama join dengan Jerman. Batullah dia marah sangat dengan orang Islam ni. Batul di Jerman sekarang orang Islam masih ada. Ramai kan? Dia ada cerita dia lah, banyak cerita kaitan dengan Barat yang mereka itu menaja orang-orang yang jahat di kalangan orang-orang Islam untuk rampas kuasa, dan akhirnya mereka adalah orang paling jahat. Dia naik, terus dia buat bar, terus dia buat kelak judi, terus dia buat apa, macam-macam mungkar-mungkar. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Habis harta-harta kerajaan Baitul Mal semua dia rampas. Inilah mungkar. Inilah fitnah besar yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW sesudah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Batu kita ni tuan-tuan, bila masih ada peluang, bila memilih kepimpinan, kena carilah kepimpinan yang taat dan takwa kepada Allah Ta'ala sedaya upaya. Jangan pilih orang-orang yang kafir, jangan pilih orang-orang yang fasik. Usahalah sedaya upaya. Kalau tak nak juga, apa nak buat, kita dah usaha dah. Kan? Kita carilah apa-apa organisasi yang kita masuk, cari orang soleh-soleh. Kan? Sebab nak cari orang yang paling takwa. Orang yang membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk bab yang baru, bab 51, cerita tentang zikru al-jaish alladhi yukhsafu bihim. Cerita tentang tentera yang akan ditelan oleh bumi. Ada Nabi sebut akan berlaku tentera yang ditelan bumi, sampai dalam perjalanan bumi terbelah dan mereka jatuh. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah tentera yang ditelan bumi itu, iaitu tentera yang pergi nak memerangi orang Islam dengan zalim.
maka hendaklah orang Islam itu merasa gerun dan takut daripada khabar Nabi ini. Iaitu dia kata Nabi sebut ada satu raja yang zalim yang akan bawa askar-askar dia pergi untuk memerangi orang Islam. Bila tak tahu, tapi Nabi sebut. Tapi rombongan tentera yang ramai ini bila nak sampai ke tempat orang Islam, gempa bumi. Mereka semua ditelan oleh bumi. Ini adalah sebagai balasan daripada Allah dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya kenapa belum berlaku, bila akan berlaku, wallahu a'lam. Ya, pada akhir zaman ni tentera Islam akan bertembung dengan tentera Dajjal. Tentera Dajjal ni akan perang dengan tentera Al-Imamul Mahdi. Dan tentera Nabi Isa akan berlaku peperangan dahsyat. Orang putih dia buat filem dah, dahsyat dah. Akan berlaku kiamat, perang besar kan. Berlakulah perang-perang ni. Jadi bila akan berlaku wallahu a'lam, tapi Nabi sebut akan berlaku. Jadi Nabi sebut an Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata annahu dzakara al-jaish alladhi yukhsafu bihim faqalat la'alla fihimul mukrah. Qala innahum yub'atsuna ala niyyatihim. Satu hari Nabi cerita, ya. Nabi cerita sembang-sembang dengan isteri Nabi ini, Ummu Salamah, dia akan kata akan ada satu pasukan tentera yang nak memerangi tentera Islam dan akan ditelan oleh bumi. Isteri Nabi pun tanya, ya Rasulullah. Faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Nabi ni kadang-kadang dia sembang gak dengan bini, ajar cerita kan hadis-hadis yang akan datang. Lalu isteri dia kata la'alla fihim al-mukrah. Boleh jadi ya Rasulullah antara tentera tu yang dipaksa pergi. Tuan-tuan ingat tentera mereka tu semua suka ke pergi perang dengan orang Islam, balik jadi gila ramai. Kan? Tentera Israel pun baru ni dia tak nak pergi dia. Dipaksa. Tak pergi kena ambil tindakan. Tak pergi kena hukum gitu gini dia pergi. Jadi ada ke askar-askar ni yang dia tak sanggup dah tengok kejahatan, kezaliman raja dia. Dulu orang panggil raja, sekarang orang panggil presiden. Orang panggil ketua turus angkatan tentera. Maka boleh jadi ada orang yang pergi perang tu kena paksa. Apa hukum ya Rasulullah? Tuan-tuan, kaedah tanya jawab ni zaman Nabi pergi berlaku dah. Sebab tu tuan-tuan, Q&A ni adalah sunnah Nabi SAW. Tengok macam ustaz-ustaz yang buat Q&A, Ustaz Azhar Idrus kan. Dia jawab soalan. Kadang-kadang orang tanya tu pelik-pelik, dia kena jawab lah kan. Yang ni isteri Nabi tanya, ada orang kena paksa ya Rasulullah. Nabi cerita tentera musuh yang akan serang orang Islam, dia akan ditelan oleh bumi. Kena paksa macam mana ya Rasulullah? Soalan ni orang boleh kerik. Bila ada cerita akan ada persoalan. Sebab tu betuahlah masyarakat yang ada di kalangan mereka ustaz-ustaz yang mampu jawab soalan. Dan persoalan masyarakat ni macam-macam. Saya baru ni dapat soalan tuan-tuan. Terkejut juga tak macam tak percaya orang nak tanya soalan. Ustaz dia kata boleh tak pengantin perempuan itu jamak dan qasar kerana dia itu bermakeup pada hari kenduri kahwin. Sebab kalau dia ambil wuduk, makeup dia hilang, mahal makeup dia. Soalan tu, nak jaga makeup, boleh tak jamak? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Soalan bagus, saya kata soalan ni bagus. Saya jawab, saya kata nombor satu, syarat untuk orang yang jamak qasar ni musafir. Syarat pertama, jamak qasar hanya boleh pada orang musafir jarak 2 marhalah. Pengantin perempuan tu kampung mana dia pergi kahwin? Kalau dia kahwin, katalah tok dia di Kelantan kan. Wali dia semua duduk Kelantan, dia duduk sini. Lepas tu dia balik Kelantan. Kampung dia sini, dia kira orang sini lah. Balik akad nikah di Kelantan, wali duduk Kelantan. Jadi dia musafir. Dia musafir, dia boleh jamak. Jadi dia nak jamak takhir kan.
Bukan tak cerita hukum make up ni cerita hukum jamak ni. Kalau dia jamak, memang dia orang ahli yang boleh jamak, tak nak masalah. Ini dia orang sini, kan? Lepas tu akad nikah sini. Lepas tu nak jamak semata-mata sayang ke make up. Allahu akbar, tuan-tuan. Make up ni hukum dia, tuan-tuan, hukum dia make up ni bagi orang perempuan. Kalau like punya make up tu sikit-sikit ringan-ringan tu boleh lah. Yang make up ni di make up oleh pondan haram. Over make up sampai muka Jawa hilang, tinggal wayang opera Cina haram. Make up kerana tak syukur nikmat Allah Ta'ala, rasa tak cantik muka dia. Kan, make up ni sebab nak pergi lawa sikit, tak syukur, haram. Make up ni bukan boleh tebal-tebal gitu kan, sampai nak semayang tak boleh, basuh tak keluar, haram. Nanti kan. Ada orang make up sampai ambil wuduk tak boleh, mandi wajib tak sah. Ada. Cukur bulu kening, haram. Asal gigi, haram. Ada orang cukur bulu kening, dia tampal ni bulu kening dengan bulu kening palsu. Yang pakai gam atau glue, tuan-tuan kan. 3 bulan tuan-tuan baru tanggal sendiri. Lekang kulit-kulit tanggal, tuan-tuan. Ambil wuduk tak sah. Mandi wajib tak sah. Bayar 3 bulan pengantin ni tak mandi wajib. Haram dan berdosa. Sebab tu tuan-tuan orang mengaji jangan bagi anak make up. Kalau anak lagi haram kan. Make up sendiri, ambil bedak sejuk tanpa-tanpa. Anak kita kan dah lawa. Kan tuan-tuan? Dia sapulah bedak sikit, bubuh gincu lebih kurang. Hari kahwin tu nak bagi berseri sikit je kan. Jadi sudah, bukan perlu make up mahal pun ambil tu. Orang lawa dah ni. Orang yang make up tebal ni orang sakit jiwa. Dia rasa tak lawa. Sakit jiwa tuan-tuan. Dia termasuk batu dia orang panggil apa? Penyakit baru sekarang ni, anxiety lah apa semua. Dia stress. Tengok muka patut tuan-tuan, kita tengok muka kat cermin, syukur. Nabi ajar kalau tengok muka kat cermin, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma hasanta khalqi fa'asin khuluqi. Ya Allah, kau dah elokkan rupa paras aku, elokkanlah pula perangai aku. Tengok tuan-tuan, orang Islam tengok cermin, alhamdulillah. Ini tengok cermin, Allah, I risaulah garis penuhan di wajah I. I risaulah tona warna I tak sekata. Ini orang yang sakit jiwa, tuan-tuan, stres kan. I risaulah muka I nampak tua. I risaulah muka I Jawa. I pelik sungguh, dia kan keturunan Jawa, risau apa pula. I risaulah muka I nampak Banjar, nampak Bugis lah. Kan pelik tuan-tuan. Kita keturunan Melayu, ajar Bugis. Itulah muka kita. Syukur. I risaulah tengok hidung I kemik. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, ada orang buat operation hidung kerana dia sakit ni, sakit jiwa. Pergi operate, doktor ni suruh ni, hidung dia tu daripada kembang ni suruh tarik ke depan. Nak jadi serombong kapal. Astagfirullahalazim kan. Tuan-tuan, dulu ada Michael Jackson, tak tahulah dia meninggal macam mana. Michael Jackson berapa puluh kali operation hidung. Hidung operation. Tuan-tuan kan, sebab apa? Tak puas hati pada hidung dia cukup lawa kan. Tapi sebab itulah tiap-tiap kali tengok cermin tak puas hati. Di Korea ada satu orang yang sampai cacat kerana buat operation. Dia gila plastik surgery ni. Oh tuan-tuan. Sebab tu saya jawab soalan panjang lah. Tapi dia tanya soalan tadi je kan. Panjang lah. Saya kata, ini kenapa nak make up? Untuk suami, kau belum kahwin lagi baru nak akad nikah ni. Nak make up untuk suami apa? Nak make up untuk apa? Kenapa? Make up sikit-sikit sudah kan. Sampai make up tak boleh ambil wuduk haram. Make up nak mandi wajib tak sah, lagi-lagilah haram kan. Make up tu sampai boleh cuci tak apa lah kan. Tabarruj seperti mana orang-orang yang pasir lagi lah tak boleh kan. Sebab tu hukum. Ada pula orang tanya, ni lagi pelik. Soalan dia, kalau kita buat kenduri, kan, boleh tak boleh kita jamak kerana nak layan tetamu? Lagi pelik tuan-tuan. Astagfirullahalazim kan. Soalan dia sama, tuan-tuan buat kenduri kat Kota Baru, tuan-tuan orang sini pergi buat sana boleh tuan-tuan jamak, buat tuan-tuan musafir. Tak musafir jamak apa kan. Jadi kita tak boleh. Habis tu nak semayang payah. Apa pula payah? Ajak tetamu semayang. Kan? Sekejap tuan-tuan, kita break dulu acara salam menyalam ni, saya semayang dulu. Nak declare nak semayang tu tuan-tuan segan. Kan pelik. Kita kan orang Islam. Masuk waktu. Kan?
Ada setengah kenduri dia ada DJ. Suruh DJ azan. Kalau kau tak azan kau balik. Kan DJ pun kelang kabut kan. Sebab tu kalau tuan nak ambil DJ, ambil yang paket Islamik kan. Ada orang yang kotor tu dia faham. Dia nak pasang lagu pun bukan yang lara kan. Bukan ialah dia pasang tazkirah. Masuk waktu dia azan. Ada saya pergi blok Bukit Kapal Meru, masuk waktu dia azan. Sekarang masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kelang. Jadi tuan-tuan yang belum solat, solat dulu kan. Kita akan berhenti, pasang lagu-lagu dan sebagainya untuk kita raikan masa solat azan. Azan kan. Tak boleh tuan-tuan, tuan rumah nak solat. Jadi orang apa segan ni, kita pelik orang Melayu tuan-tuan. Waktu kemuncak kenduri, waktu solat zuhur tu. Pengantin datang pompang masa tu lah kan. Ni cerita tentang soalan ni saya cerita tuan-tuan. Sebab tu saya kagum Ustaz Azhar Idrus, saya kagum dengan dia. Sebab dia sabar melayan soalan orang ni kan. Soalan orang ni kalau nak tanya, ya Allah kan. Ada orang kata dia ta'alim. Ta'alim mana? Saya kata tak tahulah, saya BA honors. Saya BA honors. Tapi kalau tuan-tuan panggil saya, buat macam Ustaz Azhar itu, saya akan demam, tak pergi. Ustaz kami ni panggil Ustaz bukan ceramah, Q&A. Macam Ustaz Azhar itu, kau panggil dia lah, aku balik kan. Tak berani saya tuan-tuan nak jawab soalan macam-macam ni kan. Itu compare lah kan. Ada orang kata dia ta'lim, saya kata padalah. Dengan kita yang jahil-jahil ni, kalau setara dia boleh jawab macam-macam soalan cukup kan. Kita tak perlulah Syekhul Azhar turun datang, kita kan nak tanya tinggi-tinggi. Kita nak tanya soalan berkaitan dengan ibadat sah batal kita dan sebagainya. Kalau orang tikai lah, bagi saya dia sangat alim lah. Berani jawab gitu tu, tak alim apa lagi tuan-tuan kan. Saya kalau ikut sistem saya mengaji sekolah kan. Saya mengaji umumi ni, mengaji juga kata Tok Guru. Saya compare, saya kata jauh sangat aku dengan dia. Jauh sangat kan. Cara jawab, nak faham soalan orang pun satu hal. Dia ingat senang nak faham soalan. Soalan tu boleh, yang tanya pun tak faham dia tanya apa. Jangan main tuan-tuan. Dia pusing-pusing lah kali dia pun apa yang saya nak tanya jadi dia pun tak faham. Jangan main tuan-tuan. Macam mana nak jawab soalan tu banyak. Saya duduk heran macam mana keberanian dan juga ilmu lah tuan-tuan. Dia nak jawab soalan kadang-kadang 2 jam ceramah tu, dia baca kitab sikit je dia jawab soalan berpuluh-puluh kan. Kan. Yang saya heran sekali hak baru ni dia jawab soalan berkaitan kereta kebal kan. Dia kata sebab apa saya boleh jawab soalan kereta kebal apa senjata. Dulu dia suka baca buku majalah cerita perang ni. Dia ada buku kan, buku maklumat senjata ni dia baca bahasa Inggeris. Maknanya bahasa Inggeris dia pandai kan. Saya duduk tengok dia je punya jawab tu, kereta kebal Israel ni jenama ni. Boleh tembak ni je. Saya kata dahsyat ni, boleh ingat ni kan. Kita ingat satu aja, kereta kebal. Kereta kabel tu je tuan-tuan. Kata kabel. Saya pun tak tahu ada jenama apa kan. Allahu Akbar, dahsyat. Saya kata otak dia ingat sungguh. Itu ceritalah. Jadi kebaikan kalau dalam masyarakat ada tok guru yang boleh jawab persoalan kita ni tuan-tuan malah. Dan kadang-kadang bukan malah, tak ada kemampuan. Ada Quran, ada hadis. Tapi tuan-tuan buka nak cari jawapan tak jumpa. Ada orang kata baliklah pada Quran dan hadis. Tak payah pakai tok guru ni. Buka Quran. Boleh buka tuan-tuan. Yasin. Wal Quranil Hakim. Nak amal jana. Baca je lah dapat pahala. Kita takat baca. Orang sakit kita baca kan. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah pada orang nak mati Yasin. Kan. Habis tu kita nak jawapan tadi, soalan tadi. Boleh tak pengantin perempuan ni make up? Boleh tak pengantin perempuan jamak? Cari kat mana? Saya tak kerti cari tuan-tuan kan. Sebab tu kalau ada alim ulama yang pandai jawab persoalan ni, kita syukurlah kepada Allah, bergurulah dengan mereka. Di balik cerita tadi, soalan muslimin kalau dia paksa pergi perang, dia orang Islam, raja pun Islam ke atau raja dia kafir, paksa dia pergi perang memerangi orang Islam, apa nak buat? Apa hukum? Maka dia kata sekiranya tentera yang kena paksa itu ada jalan ia melepaskan dirinya daripada pergi memerangi orang Islam,
maka sukalah ia melepaskan dirinya. Maknanya mesti usaha wajib ia lari. Walaupun dia askar, dia beretika dengan askar, tapi sebab dapat laporan dia di tentera Marine Amerika, kan? Tapi dia hantar untuk memerangi tentera Muammar Gaddafi, dia kena lari. Haram dia pergi bersama-sama tentera Marine Amerika tu memerangi tentera Muammar Gaddafi, sebab itu orang Islam. Kan? Maka dia kata, maka adakah ditelan juga akan dia oleh bumi? Tiba-tiba nak lari tak boleh, kan? Dia tak suka pergi. Maka dia tak ada niat, tapi semua dibarirkan, hantar naik helikopter turun juga, kan? Macam mana nak buat? Nak lari ke nak tembak kawan ke macam mana? Pergilah dia dengan terpaksa. Adakah dia akan diseksa di hari akhirat kelak sebab dia ikut serta dalam peperangan itu memerangi orang Islam? Sabda Nabi SAW, innahum yub'athuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan di hari akhirat besok bersama-sama dengan niat. Hati dia tu Allah tahu dia duduk dengan siapa. Jadi sabda Nabi SAW ni, Nabi kata orang akan dibangkitkan dengan niat. Kalau dia benci nak lari tak lepas, maka itu dia bolehlah merayu di hadapan Allah Ta'ala. Dia tak tembak orang Islam, dia dipaksa pergi sampai sana mati. Sama ada mati di telan bumi ke atau mati sebab-sebab lain lah. Dia terpaksa dia nak pergi, dia tak nak tembak orang Islam, mati. Maka dibangkitkan bersama dengan niat. Lepas tu kita tuan-tuan tiap-tiap malam tidur niat elok-elok. Mati kita akan dibangkit dengan niat. Niat kita, ya Allah, pagi esok aku nak bangun tahajud, ya Allah. Aku nak pergi masjid, ya Allah. Aku nak pergi kerja cari rezeki yang halal, aku nak derma, ya Allah. Malam tu mati. Bangkit di hari akhirat bersama dengan orang yang nak pergi masjid. Ya, dibangkitkan. Sebab mati ni tuan-tuan, ramai yang mati dalam tidur. Saya balik Mekah baru ni tuan-tuan, ada satu pengalaman yang saya baru jumpa lah banyak kali dah tuan-tuan bawa jemaah ni. Balik baru ni sejam lepas kami bertolak daripada Madinah tu, ada jemaah meninggal atas kapal terbang. Kami ada berapa travel duduk atas kapal terbang Saudia tu tuan-tuan. Saya bawa 30 lebih ya. Ada travel lain lah, juara travel, ada 3 travel kalau tak silap saya lah. Penuh kapal terbang. 3-4 travel kan. Tiba-tiba lepas kami makan-makan awal tu, ada satu jemaah ni masuk dalam tandas sesak nafas kan. Lepas tu keluar jatuh, meninggal. Ada doktor depan saya ni, ada doktor, dia lari ke depan pergi cek-cek, meninggal kan. Meninggal tuan-tuan. Kita duduk atas kapal terbang terkejut tuan-tuan. Pramugara dia ambil selimut tu, dia tutup mayat tu, dia angkat usung daripada depan pergi belakang. Semua orang tengok terkedu. Malaikat tuan-tuan, dia naik kapal terbang tak perlu boarding pass, dia naik aje tuan-tuan. Jangan main-main. Kita anytime, saya duduk sembang dengan mutawih juara, dia kata ni bukan kes pertama Ustaz. Ada kes yang sebelum ni nak sampai dah dekat airport ni, nak sampai dah meninggal kat sini. Ada yang lagi nak sampai airport sana ke Jeddah. Nak sampai ke Jeddah, orang lain dia siap nak turun, dia jatuh mati. Anda mati di mana-mana. Allahu Akbar. Ada mati tengah tawaf. Untuk orang tuan-tuan, menantu saya abang ipar dia, Allah Ta'ala ambil lepas tawaf semayang depan Kaabah. Ni orang soleh. Kadang-kadang ada orang yang amalan rahsia dia orang tak tahu kan. Ikhlas dia, Allah sayang kat dia tu, kita tak perasan. Dia nak pergi tu tuan-tuan, teruja nak pergi Mekah tu. Biasa orang nak pergi Mekah ni, anak-anak cucu lah lambai ni kan. Dia lambai tu seronok lain macam. Ada gambar menantu saya tunjuk kan. Dia punya seronok teruja. Rupa nak mati depan Kaabah. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati lepas tawaf tu, dia orang masuk waktu semayang kan. Semayang tu dalam pakai ihram tu meninggal di depan Kaabah. Ini orang pilihan lah. Kita tak tahu lah apa amalan dia. Tapi kita kena niat betul-betul lah kan. Niat ikhlas dalam amal, insya-Allah. Mana tahu rezeki kita mati tengah tawaf kan.
Kita tak dapat mati di Mekah, mati di masjid, tengah sujud kan. Ada Tok Imam mati tengah sujud. Ada kan. Yang Tok Bilal mati tengah azan. Ada. Allahu Akbar. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, jatuh. Mati. Tok Bilal masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid ni. UIA Kuantan. Gambang. Sini. Sini pun ada. Rezeki kan. Bila lama. Orang yang hati dia dekat dengan Allah ni, Allah pilih saat yang paling hebat. Paling hebat waktu mengucap kita mati ni, man qala la ilaha illallah inda tihai ajali dakhala jannah. Siapa-siapa yang ending dia cakap la ilaha illallah, pasti masuk syurga. Ni Tok Bilal ni tuan-tuan mengucap paling jelas pakai pay system. Asyhadu an la ilaha illallah, semua orang dengar kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh. Mengucap satu masjid dengar kan. Subhanallah. Kan. Allahu Akbar. Itulah hebat dia orang yang soleh-soleh. Lepas tu kita kena perbarui azam kita, niat kita. Kan dibangkitkan dengan niat-niat kita lah. Jangan niat sangka buruk dengan orang. Jangan kita niat nak lawan Islam. Jangan niat kita benci orang. Jangan. Niat kita adalah kerana Allah semata-mata. Baik, kita masuk tajuk yang seterusnya. Bab maja'a fi taghyiril munkar bil yad au bil lisan au bil qalbi. Bab yang baru ni menyatakan ubah mungkar. Tengok mungkar ni kena cegah. Kena ubah benda jahat dengan 3. Iaitu guna tangan, guna lidah atau dengan hati. Tuan-tuan tengok benda mungkar. Kita keluar masjid tadi, tengok orang dating raba-raba. Tuan-tuan nak buat apa? Turun motor tu pergi. Kan? Nak buat apa? Nak guna tangan, nak tombok dia, tak boleh. Dia tombok kita balik, kita dah tua. Kan? Guna lidah. Kan? Guna lidah tegur dia. Maknanya kita kena pandai. Satu hari saya kuliah kat budak-budak tahfizul lalu. Kat taman tu, satu pasang siang, petang. Satu pasangan ni, budak perempuan dia tengah apa? Duduk, yang si laki-laki baring tok kepala atas riba perempuan ni. Oh kan, kata syambah kalau Selangor. Saya lalu-lalu, melampau budak ni. Ini siang depan orang ni. Aku pun tak pernah baring atas riba bini depan orang. Kan. Padahal bini kita sah dah nak baring-baring atas riba. Dalam bilik depan anak kita tak buat kan. Ini selamba je. Kan. Saya pun berhenti situ, saya pun pergi. Assalamualaikum, terkejut dia. Melompat bangun hak laki-laki tu. Saya kata, awak 2 orang ni dah kahwin ke belum? Sebab saya ni anak sampai 10 dah, saya tak pernah buat macam ni kat bini saya depan khalayak ramai. Kan? Saya belum kahwin, cadang nak kahwin. Baru cadangan kau dah baring atas riba lah. Kalau cadangan ditolak apa macam? Kata saya. Baru cadang nak kahwin. Belum tetap lagi bila, tahun bila, cadang. Murahnya orang perempuan akhir zaman kan. Kawan tu baru bercadang, baru puji adik manis, banyak cantik, boleh waris atas riba dah tuan-tuan. Kadang-kadang orang perempuan ni dia kena ayat kau-kau. Dan ayat tu bukan ni sangat, adik manis, banyak cantik. Bagi bunga ros satu, adik manis, wahai bunga pujaan hatiku, engkaulah bunga yang paling cantik dalam ini dunia. Tak ada yang lebih cantik daripada awak. Terus ku rela. Kan? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Saya pun berlatih lah sikit kan. Saya kata, awak kalau sayang kat dia, awak tak jatuhkan maruah dia tau. Budak perempuan tu monyok je. Awak sayang tak budak perempuan ni? Sayang. Kalau awak sayang, awak pelihara maruah dia. Sekarang ni semua orang tengok kamu, semua orang kata budak perempuan ni tak ada maruah. Orang cuma tak nak tegur je. Tapi hati orang menyampah. Orang akan persepsi budak perempuan ni tak ada maruah. Kalau awak nak buat bini, jagalah maruah dia. Nak kahwin? Nak. Okey, hantar dia balik pergi Penang. Pergi Penang. Kan, kahwin. Lepas ni kau nak tidur dalam bilik, kau nak baring tunggu balik, suka hati kau lah. Kan, tegur. Lepas tu balik start motor belah kan. Tak tahulah, kita dah tegur tuan-tuan. InsyaAllah tegurlah. Tapi jangan maki bagi orang dengar. Kita cakap lemah lembut kan. Tu lemah lembut tu tuan-tuan kan. Itu saya balik-balik depan rumah saya tu ada kerusi India duduk.
Duduk sembang situ. Saya pun berhenti-berhenti. Lah. Dua sepasang. Ini dah. Oh, saya pun terus pergi tegur. Pakcik, saya sudah kahwin lah pakcik. Ini kan kahwin saya. Oh, saya kata awak sudah kahwin. Tapi awak datang duduk depan rumah saya berdating ni menimbulkan satu persoalan kan. Dia dekat dia kan. Sudah kahwin lah pakcik. Saya kata orang ramai akan kata persepsi. Depan rumah ustaz dia orang dating. Oh kan, kerusi depan rumah saya kan. Saya kata kau sudah kahwin, kau ajak bini makan kat kedai ke, kau balik rumah ke, nak dating kat rumah, apa pasal pula datang dalam gelap-gelap duduk depan rumah saya ni, menimbulkan syok-syok. Tak apa pakcik dia balik kan. Tuan-tuan kena tegur. Bukan dia nak serang kita pun kan. Ini taghyirul munkar. Baik, ketahuilah dia kata saudaraku, mengubahkan perkara yang jahat-jahat dan tidak baik pada syarak itu wajib. Benda muka depan mata kita tengok kena tukar. Mengubah itu dengan memalingkan dan melarang orang yang memperbuatnya itu biar ia tinggalkan perkara muka yang diperbuatnya itu dan menyuruh ia mengerjakan apa yang didatangkan oleh syarak. Dan mengubahkan perkara munkar itu ada tiga darjat. Tiga darjat. Yang pertama dengan menggunakan tangan atau kuasa. Yang kedua dengan lidah cakap. Yang ketiga ubah dengan hati. Hati tak suka. Hati ni geram je tengok orang buat munkar dan maksiat. InsyaAllah tuan-tuan. Dah masuk waktu. Dah masuk, kita berhenti sekadar tu. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang mengenai hadis mengubah kemungkaran ini. Bagaimana cara dia, insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.